Ibnu Sina atau nama penuh beliau Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, dilahirkan di Bukhara, Asia Tengah pada tahun 980 Masihi bersamaan 370 Hijrah. Beliau dikenali sebagai Avicenna di dunia barat. Beliau meninggal dunia pada tahun 1037 Masihi di Hamadan, Iran. Beliau telah menghafal Al-Quran sewaktu dalam usia yang masih muda, sebelum menguasai ilmu mantik, falsafah dan perubatan juga pada usia yang masih muda. Beliau merupakan seorang ahli perubatan, metafizik, matematik dan falsafah yang amat terkenal, dan sumbangannya dalam bidang-bidang tersebut diperakui di seluruh dunia hingga ke hari ini. Dikisahkan bahawa pada suatu hari, seorang sultan di wilayah Bukhara dihinggapi satu penyakit yang gagal diubati oleh sekalian doktor-doktor istana. Ibnu Sina telah dipanggil menghadap dan ditakdirkan berjaya mengobati sultan tersebut. Sebagai tanda terima kasih, sultan telah membuka sebuah perpustakaan diraja untuk Ibnu Sina, yang akhirnya memperkenalkan Ibnu Sina kepada dunia sains dan falsafah dengan lebih mendalam. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah merupakan antara ulama yang sangat keras pandangannya terhadap Ibnu Sina. Menurut beliau, Ibnu Sina berpegang kepada akidah Qaramitah Batiniyah yang tidak beriman kepada asas-asas Islam, hari kebangkitan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama Syiah sendiri seperti Qadi Nurullah Marsya'i melalui dalam karangannya Majalis Al-Mu'minin menyatakan bahawa mazhab Ibnu Sina adalah Syiah Ismailiyah. Beliau juga pernah ditanya berkenaan Ibnu Sina, dan beliau berfatwa bahawa tidak boleh kita menggolongkan beliau sebagai salah seorang daripada ulama Islam. Tidak boleh seseorang itu membaca buku-bukunya kerana ia hanya akan membawa fitnah dan keraguan terhadap kefahaman agamanya. Bahkan beliau adalah seorang syaitan manusia. Tambah beliau lagi, Ibnu Sina merupakan ketua kepada golongan-golongan mulhid. Ibnu Hajar Asqalani pula mewajibkan kita berlepas diri daripada kekufurannya serta berhati-hati terhadap bid'ah dan kekesatannya. Para ulama pada zamannya dan selepasnya telah menetapkan akan kekufurannya dan kekufuran Al-Farabi. Ada pun pandangan yang menyebut bahawa Ibnu Sina telah bertaubat, maka kita mendoakan agar beliau memang sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa beliau. Imam Az-Zahabi mencatatkan bahawa bapa Ibnu Sina adalah seorang penulis mazhab Syiah Ismailiyah. Banyak mengarang ilmu perubatan, falsafah dan mantik. Namun, beliau turut menukilkan pandangan Ibnu Khalikan bahawa Ibnu Sina telah bertaubat daripada kesalahan-kesalahannya, bersedekah kepada fakir miskin, memberikan hak-hak orang yang dizalimi, membebaskan hamba-hambanya, mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari, dan meninggal dunia pada hari Jumaat pada bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Kathir pula mengiktiraf beliau sebagai seorang yang mahir dalam bidang perubatan pada zamannya. Mempelajari dan menguasai pengajian Al-Quran sewaktu berumur 10 tahun lagi. Kemudian mempelajari dan menguasai ilmu matematik, algebra dan sebagainya. Masyarakat pada zaman beliau mengiktiraf keilmuan dan belajar daripada beliau sewaktu berumur 16 tahun. Kemudian beliau menguasai pula ilmu metafizik, yakni ilmu ketuhanan, dan menurut Ibnu Khalikan, karangan beliau mencapai sehingga 100 buah kitab, sama ada besar atau kecil. Ibnu Khalikan juga mengiktiraf beliau sebagai salah seorang ahli falsafah Islam. Terdapat juga riwayat yang menyebut bahawa sebelum meninggal dunia,
beliau sempat bertaubat daripada akidah-akidah menyeleweng yang dianutinya sewaktu hidup, dan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha mengetahui. Kesimpulannya, tidak sedikit para ulama muhaqqiqin yang menyebut akan kesesatan akidah batiniyah, qaramiyah dan ismailiyah yang dipegang dalam falsafah ketuhanan yang dibawa oleh Ibn Sina melalui kitab-kitab beliau. Namun, perdebatan dan pertikaian yang berlebih-lebihan pada perkara yang telah berlalu tidak memberi sebarang manfaat. Lebih-lebih lagi, beliau tidak mencuburi ilmu agama secara langsung seperti tauhid, fiqh dan hadis. Namanya juga tidak pernah disebut dalam ilmu rijal dan jarah wa ta'dil. Maka penentuan akidah Ibn Sina tidak mempunyai hubungan atau kesan secara langsung dengan agama Islam. Suatu hari, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya akan pendirian beliau tentang pertelingkahan antara para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu perang Siffin dan perang Jamal. Imam Ahmad menyedari bahawa perdebatan dalam persoalan ini adalah tidak bermanfaat, lantas menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka, balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan. Ibn Sina telah pun meninggal dunia dengan meninggalkan sumbangan yang tak amat besar kepada dunia Islam, khasnya dalam bidang perubatan. Kesalahan beliau dalam akidah tidak menghalang kita untuk mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu perubatan dan beliau wariskan kepada kita. Oleh yang demikian, kita berlepas diri daripada akidah-akidah dan falsafah ketuhanan yang terdapat dalam karangannya yang menyanggahi ajaran Islam yang dibawa oleh para rasul dan diteruskan oleh para ulama. Namun, kita bersangka baik semoga Ibn Sina sempat bertaubat daripada akidah falsafah yang menyeleweng daripada ajaran Islam seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, Ibn Khaliqan dan Imam Ibn Hajar Asqalani, dan agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.